Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah kita buka majlis kita dengan umum kita Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma amma ba'd. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini dapat kita bertemu semula untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan tadabbur surah Al-Jumu'ah. Pertama sekali saya mohon maaf kepada jemaah sekalian sebab minggu lepas saya terlupa nak bagi tahu saya ada kursus, jadi minta untuk tangguhkan kelas bila Ustaz sampai masa tunggu dalam di sini. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah berikan ganjaran kepada kita semua insyaAllah. Baik. Audio kelas ada sangkut-sangkut ke? Sesekali dia macam sangkut-sangkut sikit. Tapi sekarang ni okey lah. Okey lah. Sangkut sikit Zat. Okey, insyaAllah. Kalau ada apa-apa boleh alert dah insyaAllah. Bismillah. Jadi kita sambung membicarakan ataupun kita masuk membicarakan Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. Segala yang ada di langit dan yang di bumi sentiasa mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai sekalian alam, yang maha suci, yang maha berkuasa, lagi maha bijaksana. Sadaqallahul azim. Baik, jadi ayat yang pertama daripada surah Al-Jumu'ah ini kita melihat Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bukan satu, bukan dua, tetapi 4 nama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah ini. Kalau tengok surah As-Saff sebelum ini kan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan 2 sahaja, Al-Azizul Hakim. Dan kalau dalam surah Al-Isra, innahu huwas samiul basir, as-sami'ul basir. Tapi dalam ayat ataupun dalam surah Al-Jumu'ah ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala mendatangkan 4 sifatnya yang kita akan teliti setiap satu daripada sifat ini. Kemudiannya kita melihat apa signifikannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat ini dengan perbicaraan kandungan yang terdapat di dalam surah. Baik. Dalam pertemuan yang lalu saya telah membahaskan separuh daripada ayat ini
iaitu la yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini kita sebutkan kalimah tasbih. Tasbih bermakna memuji dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang kekurangan. Dan bila itu sebutkan tahmid, dan tahmid maknanya memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyifatkan semua sifat-sifat kesempurnaan. Jadi itu beza antara tasbih dan juga tahmid. Tasbih memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyucikan daripada sifat kekurangan. Tahmid memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menisbahkan segala sifat kesempurnaan. Dan bila surah Al-Jumu'ah ini dimulakan dengan yusabbihu. Jadi nota yang apa yang saya sebutkan ini recap. Nota-nota adalah nota sebelum ini. Kita just sedikit permulaan ini dan kita sambung dengan sifat-sifatnya. Baik. Bila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yusabbihu lillah, yang kita sebutkan ia berbentuk fi'lul mudhari', dia datang dalam bentuk perbuatan, dan dalam bahasa Arab disebut sebagai al-mudhari', iaitu berlaku pada zaman ataupun pada waktu hadir, pada waktu sekarang ini, dan juga ia akan berlaku berterusan. Saya sebutkan terdapat satu kaedah yang disebutkan oleh Dr. Aqil Asy-Syamri. Beliau menyatakan antara kaedah tadabbur adalah kita perlu melihat kepada redaksi ataupun sirah. Yang ini perkataan itu dia datang dalam bentuk apa? Iaitu bila dia datang dalam bentuk fi'lul mudhari', maka dia menunjukkan kepada tikrar wal mudawamah, berulang dan ianya berterusan. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala memulakan surah ini Al-Jumu'ah dengan yusabbihu lillah, hikmahnya adalah yang pertama terkait dengan surah iaitu Jumu'ah. Hari Jumaat adalah hari yang akan berulang. Maksud berulang maknanya akan ada hari Jumaat, minggu ni, besok ada hari Jumaat, minggu depan ada hari Jumaat, satu lagi ada hari Jumaat. Dan itu makna berulang. Walaupun hari Jumaat minggu ni tak sama hari Jumaat minggu depan. Tapi nak sebut hari itu dia akan datang ulang. Dan sebab kita ada 7 hari sahaja, maknanya hari itu akan berulang. Tetapi tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala itu perlu dilaksanakan dan perlu diperbanyakkan, terutamanya apabila kita masuk ataupun kita berada pada hari Jumaat. Dan antara bentuk tasbih memuji Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan solat, dan bagi kaum lelaki kewajipan melaksanakan solat Jumaat. Jadi sebab itu yusabbihu lillah. Ini surah yang pertama yang menyebutkan dengan sirah ataupun redaksi fi'lul mudhari', kerana hari Jumaat itu dia akan berterusan ada pengulangan dan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fis samawati wa ma fil ard. Kerana ada ayat yang Allah Subhanahu wa taala Bismillah. Jadi saya dapati tadi ada connection unstable. Jadi mungkin pada waktu tu sangkut. Sangkut sikit Ustaz. Ulang baliklah insya-Allah. Sekejap.
Kita cuba baik. Jadi insyaAllah saya cuba mudah-mudahan mudahkan. Baik. Ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit dan juga di bumi. Diulang wa ma fil ard kerana ada ayat yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengulanginya. Allah hanya menyebutkan ma fis samawati wal ard. Pengulangan hikmah ayat ataupun surah itu akan membicarakan tentang makhluk yang berada di langit dan yang berada di bumi. Maknanya akan ayat itu sasarannya kepada apa yang berada di langit dan juga apa yang berada di bumi. So dalam surah ini ada menyebutkan pendetail tentang makhluk yang berada di bumi dengan perutusan Nabi SAW, dengan kaum sifat-sifat ataupun perangai kaum-kaum Yahudi. Jadi disebutkan pengulangan wama fil ard itu untuk menyatakan ataupun menyebutkan tentang makhluk bumi. Dan tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan langit dan bumi kerana langit, bahkan didahulukan langit berbanding bumi, satu dari sudut penciptaan. Penciptaan langit terlebih dahulu sebelum bumi. Yang kedua, didahulukan langit, bahkan disebutkan langit dan bumi kerana makhluk-makhluk yang ada di dalamnya itu sentiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala atas penciptaan dan juga suruhannya. Nanti kita akan sebut nama mana yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan makhluk itu, maknanya bertasbih di atas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun manusia ini diberikan pilihan sama ada untuk bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala ataupun baik. Jadi itu sedikit seulang semula lah, recap balik apa yang kita belajar daripada ayat pertama ini. InsyaAllah kita akan sambung iaitu dengan sifat yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala adalah Al-Malik. Ini wa ma fil ardil malik. Al-Malik. Baik. Jadi nama Allah Subhanahu Wa Taala, kita katakan kelompok nama Al-Malik ini ada tiga. Ada tiga sebutan yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Ada yang disebutkan dengan Al-Malik seperti mana ayat ini. Ada yang disebutkan Al-Malik dengan adanya ya, dan ada yang disebutkan Malikul Mulk ataupun Mulk, macam surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk, Malikul Mulk juga disebutkan Malik. Baik. Jadi ketiga-tiga perkataan ini secara umumnya membawa makna yang sama. Perkara yang penting iaitu yang pertama menyebutkan ataupun menggambarkan sifat keangkuhan. Sebut keangkuhan ni menunjukkan kepada kibria, sifat besarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan sebutkan ada sifat-sifat yang mana kalau ia disifatkan kepada manusia maka dia adalah sifat yang negatif. Tetapi bila ia disifatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, bila ia disifatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, ia adalah salah satu sifat yang menunjukkan keagungannya. Penaklukan, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menakluk, bahkan mentadbir, yakni segala urusan, yakni sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang agung, yang menakluk, mentadbir,
yang mempunyai kemampuan untuk mengawal selia, tasarruf secara mutlak seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki ataupun memalingkannya. Maknanya apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki ataupun apa yang Allah Subhanahu wa taala maknanya kehendaki dari sudut kebaikan ataupun keburukan sekalipun, akan segala penciptaannya atau mengarah atau memberikan balasan. Dalam bahasa yang ringkas kita sebutkan sifat ini adalah sifat penguasa. Jadi kita bayangkan orang yang mempunyai kuasa. Jadi orang yang mempunyai kuasa, maknanya dia mampu untuk mengawal selia terhadap apa yang dia kuasai. Dari sumber ataupun resource-nya, dia mampu untuk mengarahkan, dia mampu untuk memberikan. Kalau kita bayangkan dalam skop yang kecil lah manusia, skop pemimpin. Di pemimpin ini mampu, maknanya dari sudut nak mengarahkan, perlu buat sekian-sekian bentuk SOP dan sebagainya, boleh memberikan balasan, beri bantuan dan sebagainya. Jadi itu adalah sifat penguasa. Namun sisi lain sifat al-malik ini juga adalah apabila ia membawa makna memiliki ataupun pemilik. Iaitu dinamakan Allah Subhanahu wa taala dengan nama ini kerana Allah Subhanahu wa taala juga memiliki nama-namanya yang lain yang sangat bersesuaian dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memiliki segala sesuatu. Bukan sekadar mentadbir, bahkan memiliki. Kalau contoh kita katakan pemimpin di Malaysia, ada orang mungkin dia penguasa, tetapi dia tidaklah memiliki setiap inci tanah yang berada di bumi Malaysia ni. Tapi Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar penguasa, tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki segala-galanya yang berada di langit dan juga di bumi. Jadi itu sifat Malik. Baik, kalau kita rincikan perbezaan di antara sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, Al-Malik dan juga Malikul Mulk. Jadi Allah Subhanahu wa taala disebut dengan Malik. Yang pertamanya yang kita baca di dalam surah Al-Fatihah. Maliki Yaumiddin, dalam bacaan kita Hafs an Asim dibaca dengan Maliki Yaumiddin. Kalau ada qiraat yang membacakan dengan Maliki Yaumiddin tanpa ada alif selepas daripada mim. Baik. Bezanya bila Allah Subhanahu wa taala sebut Malik dengan isim fa'il. Isim fa'il ini kata pembuat. Dia merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala yang bertindak dengan perbuatannya, mengawal selia yang bertindak dengan perbuatan. Maknanya Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuatu, mencipta sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala bertindak dengan perbuatannya. Maknanya Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang memiliki kawal selia. Contoh, bila Allah Subhanahu wa taala sebut Maliki Yaumiddin, menunjukkan pada hari tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang maknanya yang boleh ataupun Allah Subhanahu wa taala yang mengawal selia pada hari manusia dibangkitkan. Dalam surah An-Naba, di akhir surah An-Naba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah An-Naba, tuan-tuan tengok surah An-Naba, di akhirnya Allah Subhanahu wa taala sebut yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala sawaba. Iaitu pada hari ar-ruh, iaitu malaikat Jibril dan juga malaikat yang lain berada dalam satu saf, yang mana pada waktu itu tidak ada siapa pun yang berkata-kata ataupun berbicara melainkan diizinkan oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menunjukkan bila Allah mengatakan Maliki Yaumiddin,
maka Allah Subhanahu Wa Taala sahaja pada hari itu yang boleh mengawal selia ataupun bertindak. Jadi itu makna ataupun sifat Malik. Bila disebutkan dengan Malik, seperti mana di dalam ayat ini, dia ada satu tambahan dipanggil sirah al-mubalaghah. Kalau dalam bahasa Melayu, kalau tak silap saya lah, dia merujuk kepada hyperbola. Kalau ada bahasa yang boleh betulkan saya kalau saya silap lah. Ini sirah mubalaghah maknanya yang sesuatu yang berlebihan. Bahkan dia ada tahap dia. Sirah mubalaghah ini satu yang berlebihan ataupun disebut sebagai, ya betul, bersangatan. Terima kasih Puan. Bersangatan. Ya, ini Malik ini menunjukkan kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar bertindak dengan perbuatannya. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri bertindak, tetapi sesuatu itu terjadi dikawal selia melalui suruhan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap sesuatu. Maknanya Allah suruh para malaikat melaksanakan sesuatu perkara. Maka dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan Malik, bukan apa kaitannya. Baik. Manakala Malik, bismillah. Saya mohon maaf sebab bila saya nampak apa nama naik connection unstable tu, saya berhenti sekejap. Jadi saya akan ulang balik apa yang saya sebutkan. Mohon maaf hari ni mungkin connection tak berapa baik. Baik, memudahkan. Bismillah. Baik. Malik yang terakhir, yang mana kalau ikutkan dari sudut tingkatannya, Malik itu adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang paling maknanya bersangatan, yakni kekuasaannya lebih kuat dari sudut penegasan akan sifat penguasa dan pemilik. Maka disebutkan dalam Al-Quran, hanya sekali sahaja disebutkan dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Qamar. Allah Subhanahu Wa Taala sebut fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Jadi kalau kita tengok terjemahannya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut di tempat yang sungguh bahagia di sisi Tuhan yang menguasai segala-galanya, yang berkuasa melakukan kehendaknya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat ini, pada ayat sebelumnya menyatakan tentang syurga, tentang syurga yang akan didiami. Jadi bila disebutkan Malik, kerana Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar menguasai apa yang ada pada ketika ini, pada kehidupan manusia, tetapi apa yang akan menjadi masa depan manusia. Masa depan manusia iaitulah syurga. Tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala tak terkait dengan masa, maknanya Allah memiliki kesemuanya sebelum, masa sekarang ataupun masa depan. Jadi sebab itu digunakan Malik, yang ini menunjukkan kepada lebih kuat dari sudut kekuasaan pemilikan. Kerana kalau kita manusia, mungkin hari ini ada orang yang dia berkuasa, tapi masa depan belum tentu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala Malik, yang maknanya berkuasa dan memiliki pada setiap masa, sekarang, masa dahulu ataupun masa akan datang. Baik. Jadi apa hikmah bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Al-Malik dalam ayat yang pertama ini? Yang pertama, kita melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya bila kita sebut Malik tadi, dari sudut bertindak berdasarkan perbuatan dan suruhannya. Maknanya perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah penciptaannya. Penciptaan langit dan juga bumi dan apa yang berada di dalam kedua-duanya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menentukan ataupun memerintahkan makhluk-makhluknya untuk bertasbih memujinya. Jadi perintah itu termasuk kita kepada manusia, tetapi kepada manusia ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pilihan. Pilihan itu sebagai ujian. Sebab tu dalam surah Al-Mulk, selepas Allah sebutkan biyadihil mulk, Allah sebutkan tentang bahawa manusia ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di nabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk kami menguji
daripada kalangan kalian, kita manusia ini, siapakah yang lebih baik amalannya. Jadi kepada kita sebagai ujian untuk maknanya sama ada berterusan memuji Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Namun hakikatnya pada asal penciptaannya Allah menentukan, penciptaannya itu ditentukan bahawa setiap penciptaan itu memuji dan bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau manusia tak bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala pun, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tetap akan terpuji dengan makhluk-makhluk yang lain yang lebih banyak yang mana memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan sifat ini pada ayat yang pertama? Kerana dalam asbabun nuzul pada ayat 11 yang telah kita ambil minggu lepas ataupun 2 minggu lepas dalam pertemuan yang lalu, disebutkan tentang cerita bagaimana bila adanya rombongan Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi datang balik daripada berdagang dan berniaga. Ini mendapat sedikit keuntungan pada waktu itu hari Jumaat, Nabi sedang berkhutbah. Jadi para sahabat bila nampak itu, bila dibunyikan gendang pula, maknanya menunjukkan ketibaan, maka ramai daripada kalangan sahabat ini meninggalkan Nabi SAW. Sebab apa? Sebab nak pergi tengok barang dagangan yang telah dibawa oleh pasukan Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan sifatnya, maka nak menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah yang memiliki dan menguasai segala sesuatu. Yang mana disebutkan tentang harta yang ada tadi, hasil dari perniagaan itu takkan ke mana pun, kerana kesemuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan untuk manusia itu, kalau Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan untuk manusia itu memilikinya dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemilik dan penguasa, maka Allah Subhanahu Wa Taala boleh memberikan pemilikan kepada manusia. Allah Subhanahu Wa Taala juga berkuasa untuk memberikan dan Ia juga berkuasa untuk menarik semula. Baik, itu sifat yang pertama yang terkait dengan perbahasan di dalam surah. Baik. Yang kedua, Malikul Quddus, sifat Quddus. Menarik, sifat Quddus ini adalah, kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala hanya sebutkan 2 kali sahaja. Quddus, dengan perkataan Quddus itu 2 sahaja, iaitu di dalam surah Al-Hasyr, juga salah satu daripada surah Musabbihat, iaitu surah ke-59 pada ayat yang ke-23. Ini pada ayat tersebut banyak disebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya dalam surah Al-Jumu'ah ini, iaitu pada ayat yang pertama. Baik. Jadi Quddus, kita sebutkan Baitul Maqdis, tanah yang disucikan. Jadi asal Quddus ini maknanya sama dengan tasbih yang kita sebutkan tadi, ia membawa makna menyucikan ataupun tab'id, yakni menjauhkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala sifat kekurangan, dalam masa yang sama mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma di sana akan ada perbezaan. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Ini asalnya makna Quddus maknanya adalah kita mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang kekurangan. Dalam masa yang sama kita menyebutkan keagungannya. Baik. Dalam Al-Quran, Quddus ini dalam surah Al-Hasyr, Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan ianya dengan sifat As-Salam. Quddusus Salam. Ini sifat As-Salam juga yang berkait dengan sifat Allah. Perkataan As-Salam itu banyak digunakan dalam Quran. Tapi As-Salam yang berkait dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala hanya disebutkan sekali juga di dalam surah Al-Hasyr, iaitu digandingkan dengan sifat Quddus. Kenapa? Kerana sifat As-Salam bermaksud selamat daripada menyamai sesuatu dengan makhluknya. Berarti Quddus itu menafikan, menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kekurangan,
Maka assalam tambahannya iaitu selamat daripada menyamai apa juga bentuk dengan makhluknya. Jadi menafikan makna semua yang ada pada makhluk, maknanya pada Allah Subhanahu Wa Taala ia berbeza kerana sifatnya adalah sifat kesempurnaan. Contoh, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar dan Maha melihat. Manusia mendengar dan melihat, tapi panca indera melihat dan juga mendengar itu terbatas. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak batas. Baik. Dan dalam ayat Al-Quran, dalam surah Al-Jumu'ah ini, penggunaan sifat ini juga terkait dengan asbabun nuzul ayat 11 yang kita sebutkan ada dua, seperti mana kata Jabir bin Abdullah. Ini ada dua asbabun nuzul ayat tersebut, kerana di samping gerombolan Dihyah Al-Kalbi tadi sampai, dikatakan bahawa ada juga perarakan perkahwinan yang juga turut memukul gendang, yang menyebabkan orang tertarik, hiburan lah, seronok dengar kan, tertarik untuk mendengar ataupun melihat perarakan tersebut, dan mereka meninggalkan Nabi SAW yang sedang khutbah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifatnya kudus, iaitu menyucikan, maka disucikan dari sudut sebarang hiburan yang melalaikan mereka, yakni para sahabat, daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala kerana meninggalkan Jumaat untuk menonton perarakan perkahwinan tersebut. So bila disebutkan sifat kudus, maknanya sepatutnya menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu, berbanding maknanya nak pergi untuk melihat ataupun menonton hiburan-hiburan yang lain. Jadi sebab itu nanti adanya solat Jumaat, bila adanya gesaan untuk fas'au ila zikrillah, maknanya pergi untuk bersegera untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala ataupun melaksanakan solat Jumaat dengan meninggalkan perniagaan dan sebagainya, juga termasuk dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala Al-Qudus, ini menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tadi kita sebutkan bahawa Kudus, sifat kudus Allah Subhanahu Wa Taala ada kaitannya ataupun ada persamaannya dengan tasbih, iaitu tasbih juga membawa makna menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kekurangan. Namun kalau kita tengok dalam ayat ke-30 suratul Baqarah ini, ketika mana saya yakin maknanya ayat ini makruf dalam kalangan kita, iaitu ketika mana malaikat bertanya kepada Allah, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan kepada para malaikat Allah ingin menjadikan khalifah di atas muka bumi ini, maka malaikat pun bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, adakah engkau nak menjadikan mereka yang mana melakukan kefasadan di dalamnya dan juga menumpahkan darah, sedangkan kami, iaitu para malaikat, menyebutkan apa? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ini bertasbih memujimu dan menyucikanmu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Baik. Di sini kalau kita tengok, para malaikat menyebutkan dua perkataan yang menunjukkan bahawa mereka menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun mujinya. Nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi kenapa disebutkan nusabbihu dan nuqaddisu? Maka saya ini berpandangan ataupun mengikut pandangan para ulama yang mana konsisten menyatakan setiap perkataan di dalam Al-Quran, walaupun ada persamaan pada zahirnya, dia akan ada titik perbezaan di antara kedua-dua perkataan yang mempunyai pengertian yang sama. Baik. Jadi kalau kita tengok lebih mendalam berkaitan antara tasbih
dan juga taqdis. Saya sebut tasbih dan juga taqdis dari perkataan Quddus. Baik, kalau kita tengok tasbih datang dalam ayat yang mana menyebutkan untuk menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat yang tidak layak baginya, iaitu sebagai Tuhan, ataupun menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat ketidakmampuan, tidak layak ataupun tidak mampu. Sebab itu dalam suratul Baqarah Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana disebutkan waqalu takhazallahu walada, subhana, mereka mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai anak. Subhanah, maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam suratul Isra disebutkan subhanallazi asra bi'abdihi, iaitu maha suci Allah daripada sifat ketidakmampuan. Sebab tu saya sebut tidak layak ataupun tidak mampu. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala disucikan daripada sifat tidak layak dan tidak mampu. Baik. Contohnya apa? Contohnya beranak pinak, mengantuk, tertidur ataupun mati. Yang mana kalau sifat ini ada pada manusia bukanlah sifat yang buruk, kan? Bukanlah sifat yang mengaibkan. Tetapi dia ada kepada manusia, manusia beranak pinak, manusia mengantuk, manusia tertidur, manusia mati. Itu adalah kerana kelemahan manusia. Tetapi sifat-sifat ini ketika mana nak disifatkan bagi Allah pada Allah Subhanahu Wa Taala tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala dengan keagungannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak beranak pinak, tidak mengantuk, tidak tertidur seperti mana dalam ayat kursi, tidak mati. Jadi itu sifat-sifat yang mana tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala disucikan, maka disebut dengan tasbih. Jadi sebab itu kita tengok perkataan tasbih ini digunakan untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tasbih itu digunakan untuk mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia lebih khusus berbanding takdis yang lebih umum. Baik, kalau pada hak Allah Subhanahu Wa Taala, takdis menunjukkan menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat-sifat yang buruk ataupun yang mengaibkan. Contoh zalim, Allah Subhanahu Wa Taala yang zulma dan aku mengharamkan zalim aku. Wajib untuk kita menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat buruk, angkuh dan kibria ataupun sombong. Bismillah. Jadi angkuh di sini saya maksudkan pada pandangan manusia ia menunjukkan kepada kesombongan. Tetapi angkuh bagi Allah Subhanahu Wa Taala boleh, kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan. Tapi konotasi ataupun bahasanya itu bukan dalam bentuk yang negatif. Subhanahu Wa Taala maknanya kita menyucikan, bukan bermakna menafikan. Ada mungkin kita menafikan sebagaimana zalim, memang Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan kezaliman, jelas disebutkan, maka kita menafikan sifat tersebut. Angkuh ataupun sombong ataupun berhelah, wa makarullah, berhelah. Jadi sifat-sifat itu kalau disifatkan kepada manusia, dia menunjukkan kepada keburukan, kepada keaiban. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Allah sendiri bersifat dengan angkuh, qahar dan sebagainya, kita mengisbatkan, maknanya kita meletakkan itu sifat Allah. Cuma kita mensuci daripada sifat-sifat itu dilihat dengan cara yang negatif ataupun cara yang buruk ataupun yang mengaibkan. Itu makna takdis. Jadi kita tengok dalam percakapan orang Arab, takdis ini digunakan juga untuk makhluk, bahkan sama ada yang berakal ataupun tidak, seperti mana disebutkan kalau dalam bahasa Arab rajulun muqaddas. Tapi tak ada rajulun mustabih. Ini dalam Arab. Ini saya baca sedemikian. Tapi lebih jelas kalau dalam menyebutkan, contohnya adalah al-dul muqaddasah. Surah An-Nisa, tak silap saya. Surah An-Nisa kaitan dengan
cerita bila dah dijanjikan kepada mereka Ardul Muqaddasah ini untuk mereka masuk, mereka tak nak masuk. Nabi Musa dia itulah Baitul Maqdis. Kan penggunaan tahdis ni lebih umum. Ini ke makhluk dan juga digunakan kepada Subhanahu wa ta'ala. Tasbih adalah menafikan sifat-sifat yang tidak layak lagi. Ya. Itu Ustaz, lain Ustaz sangkut lah. tasbih fokusnya khusus kepada Allah. Ya. Suara Ustaz tak jelas tadi, dia putus. Baru-baru je. Jadi nak sebutkan takdis itu lebih umum, maknanya digunakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyucikan sifat Allah, dan juga digunakan pada manusia, digunakan pada tanah ataupun tempat bumi seperti Ardul Muqaddasah, manakala tasbih itu lebih khususlah. Ini pada hal Allah Subhanahu wa ta'ala berbanding makhluk, walaupun kita sebutkan tadi sebutkan boleh disebutkan takdis kepada manusia dan juga kepada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tentulah perbezaannya. Kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala ni jauh dari sudut kesempurnaannya. Contoh manusia, yakni bersuci pada fizikalnya adalah ketika mana dia telah melaksanakan mandi dan sebagainya, ataupun secara maknawi wuduk. Kalau maknawinya adalah ketika mana dia mengerjakan amal soleh. Tapi ada keadaan manusia ini tak suci, ketika mana buang hajat, ketika mana bersama pasangan, ataupun secara maknawinya ketika mana melakukan maksiat. Jadi sebab itu ada dalam hadis Hasan, hadis kita sebagai wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap daripada banyak Adam itu melakukan kesilapan. Maknanya kesucian, kalau orang itu kita katakan rajulun muqaddas, orang itu disucikan daripada sifat buruk, tapi dia tidak daripada melakukan dia tidak lepas dari melakukan kesilapan. Maknanya menunjukkan kesucian manusia itu tidak mutlak dan juga tidak sempurna, bahkan tidak kekal selamanya. Ini antara bentuk kesucian keburukan yang dinafikan oleh pengetahuan. Jadi manusia ini lahir tanpa pengetahuan dari sudut panca indera yang terbatas, maknanya sifat-sifat yang terbatas. Bahkan bila dah sucikan dengan makna diberikan dengan kemampuan ilmu pengetahuan, kemampuan, bila berakhirnya umur dia kembali hilang dari sudut pengetahuan, dah terbatas dari panca indera. Ini tunjukkan bahawa dia pun kemampuan Assalamualaikum. Mohon maaf, saya terkeluar pula tadi. Bismillah. Baik. Jadi kita nak sebutkan, saya sambung. Dan sebutkan maknanya kesucian, walaupun kita sebut takdis tadi, kesucian yang mana pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan digunakan kepada makhluk, tetapi kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbeza dengan makhluk, kerana kesucian Allah bersifat mutlak dan kekal selama-lamanya. Baik, dan kita sebut dah tadi bahawa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Qudus ini terkait dengan
keadaan sebahagian mereka yang keluar daripada solat Jumaat untuk mereka melihat perarakan perkahwinan, ini hiburan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala perlu disucikan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang nak menyucikan, yang ini nak menjauhkan manusia daripada hiburan yang berlebihan, apatah lagi yang ketika mana ia bertentangan pada waktu yang diwajibkan kepada manusia untuk ibadah. Baik. Kemudian Al-Aziz, sifat Allah Subhanahu Wa Taala Al-Aziz membawa makna yang kalau kita lihat terjemahannya yang maha berkuasa. Jadi maha berkuasa dengan sifat Al-Aziz ini adalah maha berkuasa yang mana mustahil untuk dikalahkan dikalahkan oleh sesiapa. Kerana perkataan Al-Aziz ini daripada perkataan Izzah. Izzah ni menunjukkan rasa izzah, kebanggaan, keagungan. Yang ini maknanya Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar berkuasa tetapi agung. Iaitu maknanya yang dihormati oleh bawahannya. Mana Allah Subhanahu Wa Taala dihormati atas keagungan dan kekuasaannya. Jadi bila kita sebutkan Al-Aziz, berkuasa, dia tidak semestinya raja. Sebab Malik itu tidak sebut raja, penguasa, raja. Tapi Al-Aziz ini yang menunjukkan kepada yang berautoriti. Dia autoriti untuk apa? Autoriti dalam melaksanakan, autoriti untuk menghalang, dan autoriti untuk paksakan. Itu sifat Al-Aziz. Baik. Kaitan sifat Al-Aziz dengan ataupun intipati surah ini, dia berkait dengan mubahalah. Mubahalah, apa makna mubahalah? Iaitulah sumpah yang membabitkan perdebatan bagi menyokong hujah yang benar dan menolak hujah yang palsu. Jadi mubahalah ni berkaitan dengan apa dalam surah Al-Jumu'ah ini? Iaitulah orang-orang Yahudi, supaya mereka mengharapkan kematian jika mereka merasakan mereka mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kalau kita tengok pada ayat yang ke-6, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'antum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin wa la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin." Baik, apa maknanya? Iaitu, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang yang beragama Yahudi, kalau kamu beranggapan bahawa kamu sahajalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak termasuk umat-umat manusia yang lain, maka bercita-citalah untuk mati dengan meminta kepada Allah supaya kamu dimatikan jika betul kamu orang yang benar. Maknanya nak menyokong hujah dari sudut perdebatan, kerana ayat ini menggambarkan orang Yahudi mereka klaim. Dalam Quran Allah sebutkan, anni faddaltukum 'alal 'alamin, aku memuliakan kalian daripada manusia keseluruhannya. Ini menunjukkan bahawa kami ini mulia di sisi Allah. Ini kata orang Yahudi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada Nabi SAW, kalau betul mereka benar merasakan mereka itu adalah awliya Allah, mereka itu mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa mereka tidak mahu mengharapkan kematian untuk mereka bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka ayat yang seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dan sudah tentu iaitu mereka tidak akan bercita-cita hendak mati itu selama-lamanya dengan sebab dosa-dosa yang mereka telah lakukan, dan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengetahui orang-orang yang zalim. Jadi sumpah mubahalah ni sumpah yang mesti dilakukan pada, kalau kita dalam di Malaysia pun biasa kan, kita tengok sumpah mubahalah ni dilakukan di depan orang yang berautoriti. Dia Allah Subhanahu Wa Taala yang berautoriti
Maknanya nak menerima sumpah tersebut. Dalam masa yang sama, sifat Al-Aziz ni juga berkait dengan hakikat manusia yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Yani maut yang mereka yang kamu larikan itu daripadanya tetaplah akan menemui mereka. Dengan maksud bahawa Allah Subhanahu wa taala lah berautoriti untuk kembalikan manusia kepada pangkuannya, dan juga dia akan menghitung dari sudut amalannya. Jadi perhitungan tu pada sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu disebutkan dengan sifat Al-Aziz, iaitu sifat yang terakhir, iaitu sifat Al-Hakim. Baik. Jadi sifat Al-Hakim dalam Al-Quran digunakan dengan dua maksud, iaitu sama ada daripada perkataan hikmah ataupun daripada perkataan hukum. Jadi daripada perkataan hikmah bermakna Allah Subhanahu Wa Taala Hakim, iaitu bijaksana dalam penciptaannya. Ini dari sudut penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah dari sudut penciptaan, iaitu dari sudut bagaimana setiap satu itu tersusun dengan begitu rapi. Itu hikmah. Allah Subhanahu Wa Taala Hakim. Dan juga makna hikmah berperanan. Maknanya setiap satu tu bukan sekadar tersusun, bukan sekadar rapi, tapi setiap satu tu ada peranannya. Jadi contoh manusia, dari sudut tangan kita kan, semua rapi, ada 5 jari, kemudian ada peranannya setiap satu ni, ibu jari peranan nak menggenggam dan sebagainya. Ini penciptaannya itu dengan hikmah, maknanya tersusun, rapi, dan setiap satu daripada penciptaan itu dia berperanan, ada fungsinya. Dan kalau kita sebutkan dengan sifat hikmah hakim juga, daripada perkataan hikmah membawa makna hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam pensyariatan ataupun dalam suruhan, yang mana setiap daripada syariat yang diperintahkan, suruhan yang disuruh untuk dilaksanakan, maka mengandungi hikmah ataupun kita kata ada kebaikan di sebaliknya. Walaupun mungkin pensyariatan itu kita tak suka. Contoh dalam surah As-Saff kita sebut apa? Kaitan dengan jihad. Mungkin kamu tak suka, tapi di sana ada hikmahnya. Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan syariat tersebut, ataupun Allah suruh melaksanakan perkara tersebut. Jadi itu hikmah. Yang kedua, hakim juga dari perkataan hukum, yang kita sebut hakim kan, hakim di court lah. Bermakna Allah Subhanahu Wa Taala jugalah yang mana yang menghukum antara makhluknya. Dari sudut apa yang dilakukan di atas muka bumi ini, kalau ada orang yang menzalimi orang lain, maka Allah Subhanahu Wa Taala lah, kalau tidak dibalas di dunia, Allah yang akan mengadili hukum di antara makhluknya. Dan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh kebijaksanaan dan juga keadilan. Baik. Jadi kaitan sifat Al-Hakim dalam surah ini, iaitulah dari sudut yang pertama, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala hikmah dalam nak mensyariatkan dan nak memerintahkan untuk kita melaksanakan syariatnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala memilih kaum yang ummi, iaitu kaum yang tidak mampu membaca dan juga menulis, yang dibangkitkan daripada kalangan mereka itu seorang rasul. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak bangkitkan rasul daripada kalangan orang Rom contoh? Kerana tamadun mereka, tamadun yang berkembang. Jadi kenapa daripada golongan ummi ni, itu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, bijaksananya Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya adalah untuk memposisikan pentingnya peranan Al-Quran, yang mana nak membuktikan ianya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seorang tu dia mampu membaca, mampu menulis, maka akan ada kemungkinan besar orang akan mengatakan bahawa Al-Quran tu ciptaannya. Dalam keadaan Nabi SAW tidak
Tahu membaca dan menulis pun orang maknanya menuduh Nabi mencipta ataupun menghasilkan Quran, apatah lagi kalau Nabi sebelumnya pandai membaca dan juga pandai menulis. Itu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar maknanya membangkitkan seorang rasul, malah menetapkan rasul itu mempunyai peranannya, membacakan ayat-ayatnya, bersihkan jiwa manusia, tazkiyah, dan mengajarkan kitab suci ini dan hikmah kepada. Bahkan kita sebutkan tadi hakim juga membawa makna mengadili. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menghakimi dari sudut perhitungan amalan manusia ketika mana manusia kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-8, ayat yang ke-8 tersebut. Baik. Jadi saya tengok dalam persoalan ada sebutkan tentang boleh terangkan perbezaan antara Ahmad dan Muhammad dalam Quran. Jazakumullah khairan. Kita mengasih tuan nama di sini Din lah. Saya panggil tuan Din lah ataupun Haji Din. Saya dah terang dalam surah As-Saff. Tuan boleh tengok pada ayat yang ke-5. Cuma sebagai meraihkan persoalan ini, saya sebut secara ringkas. Baik. Ahmad adalah nama yang mana digunakan menunjukkan kepada karakteristik. Karakteristik maksudnya Ahmad adalah terpuji kerana dia akan banyak memuji orang lain. Manakala Muhammad terpuji kerana banyaknya orang memuji dirinya. Okay. Jadi kalau kita tengok dalam surah As-Saff, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, yakni Nabi Isa menyatakan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya, ini sangat tepat bila mana Nabi Isa disebutkan atas lisan Nabi Isa yang mana hidup sebelum daripada Nabi SAW. Ya. Ratusan tahun, lebih kurang 500 tahun lebih hidup sebelum Nabi SAW. Maka beliau mengucapkan dengan nama Ahmad. Kerana Rasul itu memang Rasul yang terpuji. Cuma bukan sekadar nak beritakan tentang namanya, tapi karakteristik Nabi SAW itu yang akan banyak menyebarkan pujian. Banyak memuji orang lain. Dan ini satu benda yang sangat, orang kata tepat. Contoh kalau kita maknanya nak melahirkan, bagi wanita nak melahirkan anak, sudah tentu kita dah ada dalam gambaran fikiran kita, kita nak anak kita jadi anak yang soleh, itu karakter. Jadi apa-apalah yang mungkin kita harapkan dari sudut kebaikan. Jadi kita harapkan ada karakter ini, karakter itu, karakter ini. Ini kita mengharapkan dari sudut dia boleh bermanfaat kepada orang lain. Jadi dalam konteks ini maknanya Nabi SAW akan banyak menyebarkan pujian. Tetapi Muhammad, terpujinya Muhammad itu adalah dengan maknanya ramainya orang memujinya. Jadi bagaimana seorang nak dipuji ketika mana dia masih belum lagi wujud? Jadi seorang itu akan dipuji ketika mana dia dah wujud. Mana bila dah lahir bayi, jadi dipuji macam-macam lah kan. Mungkin dah besar sikit mana dipuji, oh bagus, soleh dan sebagainya. Maknanya dia dipuji itu selepas daripada dia telah wujud di atas muka bumi. Maka Nabi SAW dinamakan dengan Muhammad kerana dia banyak dipuji. Terpujinya itu adalah kerana banyaknya yang memujinya. Dan ianya diguna selepas Nabi SAW dilahirkan. Dan itulah nama pertama Muhammad di atas muka bumi, yang mana sebelumnya tak pernah digunakan oleh mana-mana orang Arab perkataan ataupun nama Muhammad tersebut. Itu bezanya lah antara Ahmad dan Muhammad. Boleh tunjuk dalam siri surah As-Saff sebelum, insyaAllah. Dan saya mengakhiri perbincangan kita pada pagi ini dengan menyebutkan ayat yang pertama ada kaitan dengan ayat yang kedua. Nanti saya akan rincikan lagi nanti perbahasan ayat yang kedua. Iaitu bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan 4 sifat Al-Malik Al-Aziz Al-Hakim. Al-Malik ini terkait dengan sifat ataupun peranan Nabi SAW membacakan ayat-ayatnya. Kerana nak mengenali penguasa alam ini,
Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak boleh melihat, tak boleh nampak. Tapi kita boleh melihat dari sudut kesannya, kesan kekuasaannya, kesan penciptaannya. Maka itu peranan Nabi SAW, yajlu alaihim ayatih, bacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Al-Quddus kita sebutkan tadi, menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mana sumber kepada penyucian tadi kita sebut, yang mana akan menyucikan jiwa manusia, wa yuzakkihim, penyucian kepada manusia. Dan Al-Aziz, Allah Subhanahu Wa Taala Al-Aziz, yang berautoriti. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang menetapkan dari sudut hukum hakam. Maka peranan Nabi SAW adalah yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada manusia kitab. Dan juga hikmah. Allah Subhanahu Wa Taala sumber hikmah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala lah yang akan memberikan kefahaman dan juga hikmah kepada manusia. Kita sebutkan 4 sifat itu terkait dengan 4 peranan ataupun kita sebut wazifah Nabi SAW ketika mana baginda diutuskan pada ayat yang kedua yang kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Baik. Okey, baik. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang hadir pada pagi ini. Saya mohon maaf sekali lagi di atas, mungkin Allah izin maknanya hari connection tak berapa elok. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu dapat dijelaskan dan maknanya mungkin tunan semula, dan diharapkan bahan sampai akhirnya dan mengenai itu semua. Qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Nurisa.